Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlim Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling menarik sekali, memalukan tapi ada isinya. Hari ini, Tiong menasihatkan Wan Saiful Wanjan supaya fokus kes mahkamah sendiri. Ini apabila kesibukan ataupun sikap Wan Saiful Wanjan yang dikatakan sebagai suka menjaga tepi kain orang lain. Ini menyebabkan Tiong telah pun tidak tahan lagi, akhirnya sekolahkan Wan Saiful Wanjan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing menemplak dan menasihati ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wanjan supaya fokus terhadap kes mahkamah yang dihadapinya. Malah kata Tiong, pemimpin Perikatan Nasional PN itu tidak perlu sibuk menjaga tepi kain orang. Saya minum, saya menari, apa saya punya imej sebagai menteri tidak bagus, kata beliau. Pergi tengoklah rakyat komen macam mana. Kamu sekarang kena tuduh sebagai rasuah. Kamu punya parti, hari-hari cerita orang rasuah. Tetapi akhir sekali kamu sendiri punya parti, banyak orang rasuah. Jagalah kamu punya imej parti dulu. Terutama sekali kamu sendiri punya imej, jangan kong kaling kong, kata beliau. Cerita saya punya imej pula. Saya mahu beritahu Wan Saiful Wanjan, kata Tiong, kalau kamu tidak pandai menghormati orang berbilang kaum dan agama, apalagi cerita kamu sebagai pemimpin bersatu, cukup malu kamu kata saya mabuk. Saya sudah beritahu saya minum, memang saya main dengan budak-budak. Main-main bising. Macam mabuk apa salahnya, kata beliau dalam Facebook hari ini. Kenyataan ahli Parlimen Bintulu itu menjawab kritikan Wan Saiful Wanjan yang mendakwanya sebagai mabuk dalam acara awam semasa kempen pilihan raya kecil di Pelangai, Pahang bulan lalu. Wan Saiful yang anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu semalam menolak penjelasan Tiong bahawa dia bukan Islam. Dia sebaliknya berkata, mabuk di kelayak ramai adalah akhlak buruk sebagai pemimpin tanpa mengira agama atau bangsa. Mengulas lanjut, Tiong dalam kenyataannya mengingatkan Wan Saiful supaya jangan terlalu menjaga tepi kain orang, sehingga kain sendiri yang banyak lumpur yang tak nampak, kata beliau. Dan kalau terasa nak menuduh orang lain, cermin-cerminlah diri sendiri terlebih dahulu. Wan Saiful perlu lihat diri sendiri. Jelaskan kepada rakyat bagaimana beliau boleh didakwa atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram seperti yang dilaporkan media. Namun dia berani menggelarkan saya mabuk dan mempunyai imej yang rosak. Dia juga telah menghasut orang ramai untuk mengajak orang lain mengulas sama ada saya mabuk atau tidak, kata Tiong lagi. Menambah lanjut, dalam negara Malaysia yang berbilang kaum, kata Tiong, agama dan budaya, Wan Saiful nampaknya tidak tahu menghormati budaya, agama dan kaum lain atau sengaja memilih untuk menjadi jahil sehingga tidak bersikap terbuka dan inklusif. Dia sebaliknya lebih memilih untuk memberi penilaian peribadi dan menggunakan tanggapan sendiri dalam menilai orang lain. Jika dia terus bersikap begini, lebih baik tinggalkan pentas politik. Dengan rendah diri dan ikhlas, saya ingin mencadangkan agar Wan Saiful menyelesaikan masalah dan pertuduhan terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu, kata Tiong. Jelaskan kepada rakyat bagaimana dana yang sebegitu banyak boleh masuk ke akaun miliknya, seperti yang dilaporkan media. Jika perkara itu dapat diselesaikan, barulah boleh sibuk hal orang lain, katanya. Tiong turut menegaskan bahawa dia berhak mengambil tindakan undang-undang susulan dakwaan dilemparkan Wan Saiful. Tegasnya, dia akan tetap mematuhi budaya, agama dan bangsa. Saya sebagai jawapan tuduhan mabuk yang dilemparkan oleh Wan Saiful, saya juga berhak untuk menerusi tindakan undang-undang terhadap beliau, fitnah beliau kepada saya kerana dia tidak mempunyai bukti bahawa saya mabuk. Jangan cuba meneguk di air keruh, kata beliau.
demi kepentingan politik sanggup mempergunakan orang lain untuk menutup kelemahan sendiri. Sedangkan rakyat nampak anda tidak membuat sebarang pencapaian dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Jelas tiong lagi. Beberapa komen daripada netizen turut memberikan penjelasan tentang perkara ini. Ada yang kata walau apa sekalipun berlaku, anda sebagai seorang menteri, pemimpin harus menjaga akhlak dan perwatakan anda di kalangan ramai. Hodoh sungguh nampak seorang menteri berkelakuan sedemikian, kata Grey Cat. Jikalau anda nak mabuk sampai bogel sekalipun di rumah orang anda, orang tak peduli, faham tak, kata beliau. Tak semestinya kerana budaya anda benarkan anda minum maka anda bebas berkelakuan hodoh macam ini, kata Grey Cat. Grand Puma pula mengatakan, panggil dia minta maaf dulu, kalau enggan saman dia. Memang dia tak ada bukti kata awak mabuk, kata Grand Puma 6456. Citizen of Malaysia turut menulis, padan muka Saiful, kata beliau. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan tentang perolehan ventilator yang gagal berfungsi menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, bahkan Parlimen Malaysia. Pendedahan itu mengatakan berjuta-juta, bahkan hampir ratus juta Malaysia kerugian kerana lain yang diminta, lain yang sampai. Yang dipohon adalah ventilator yang baik, tapi ventilator yang diterima pula gagal berfungsi. Bahkan ada banyak lagi pendedahan-pendedahan yang luar biasa di dalam perkara ini. Namun akhirnya, Khairy Jamaluddin yang pernah sempat menjadi Menteri Kesihatan sewaktu COVID-19 dahulu, yang turut menjadi menteri sewaktu ventilator ini dibeli, akhirnya tampil memberi jawapan. Ini jawapan daripada Khairy Jamaluddin berkaitan perolehan ventilator gagal berfungsi. Bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menegaskan, perolehan peralatan ventilator ketika negara berdepan pandemik COVID-19 bukan dibuat ketika beliau menjawat jawatan berkenan. Wah, ini satu pendedahan yang patut kita semua tahu. Jadi, siapa yang order barang sewaktu ventilator ini diorder? Kalau Khairy kata bukan dia yang menjawat jawatan ketika itu, siapa menteri sebelumnya? Anda ingat siapa? Mesti kamu ingatkan. Coba teka, tulis dalam ruangan komen, siapa menteri sebelum Khairy Jamaluddin. Sebaliknya, pembelian peralatan itu dibuat oleh menteri sebelumnya pada tahun 2020, kata Khairy Jamaluddin lagi. Untuk perolehan ventilator, ramai bijak pandai ini kata, saya kena jawab soal ventilator dan perolehan ventilator ini dibuat pada tahun 2020. Saya jadi menteri pada Ogos 2021, kata beliau. Sedangkan fakta anda salah, saya tidak tahu kenapa perlu bercakap soal ini kepada saya, kata beliau lagi. Bukan saya nak cakap saya campak menteri lain di bawah bas, menyalahkan menteri lain. Tetapi ini adalah fakta. Soal vaksin, saya tak campak sesiapa di bawah bas. Saya sedia bertanggungjawab, katanya. Beliau berkata demikian pada program podcast Keluar Sekejap yang disiarkan hari ini. Laporan pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat digunakan dan lebihan peralatan perlindungan diri PPE yang dibentang jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC mendapati, tiada pihak boleh dipertanggungjawabkan atas kegagalan 104 ventilator itu berfungsi. Hasil prosiding, PSC juga mendapati tiada perjanjian bertulis dimeterai antara Kementerian Kesihatan dan Syarikat Pembekal Parman Niaga Logistik Sdn Berhad yang diarah untuk membuat pembayaran pendahuluan bagi mendapatkan ventilator. Ketiadaan perjanjian bertulis antara KKM dan PLSB menyebabkan
Tiada mana-mana pihak yang boleh dipertanggungjawabkan untuk diambil tindakan berhubung kegagalan 104 unit ventilator berfungsi. PSC mendapati tiada kontrak digubal mengenai perolehan ventilator dan penasihat undang-undang KKM tidak dirujuk ketika proses penyediaan surat pelantikan selain berlaku percanggahan keterangan di antara KKM dan PLSB berkaitan waranti bagi 136 unit ventilator. PLSB hanya mengurus penghantaran alat itu ke fasiliti KKM, malah tidak menandatangani sebarang kontrak dengan pembekal dan semua dokumen pesanan pembelian serta dokumen sebut harga menunjukkan waranti ventilator adalah di antara kerajaan Malaysia dan pembangkal. Laporan PSC turut mendedahkan sejumlah 8.5 juta dos vaksin COVID-19 bernilai 505 juta ringgit sudah luput tempoh hayat setakat 15 Jun lalu dengan puncanya kerana sambutan yang rendah. Isu lain yang terkandung dalam laporan PSC ialah bekalan vaksin yang ditempah tidak diterima mengikut jadual susulan permintaan global yang sangat tinggi selain lebihan peralatan perlindungan PPE bagi penutup but. Mengulas lanjut, Khairi berkata isu berkaitan perolehan ventilator terbabit perlu ditanya kepada pihak yang bertanggungjawab ketika itu. Saya kena jelaskan, sama juga dengan PPE, perolehan dibuat sewaktu sebelum saya jadi Menteri Kesihatan, kata Khairi Jamaluddin. Jadi apa pendapat kamu semua? Siapa yang perlu ditanya? Anda tolong tulis dalam korangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cinta Malaysiaku. Bye-bye.